Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Cikgu harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sahaja. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi. Tajuk kita pada hari ini ialah ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kita lihat ayat tunggal. Mula-mula kita lihat ayat tunggal. Apa dia ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal ialah satu subjek kemudian diikuti oleh satu predikat. Contoh ayat Amir Hamzah. Amir Hamzah ialah subjek, kemudian diikuti oleh predikat iaitu membaca buku cerita. Jadi ayat kita jadi Amir Hamzah membaca buku cerita. Ayat seterusnya contohnya ialah Ibu Kamilia subjek sedang memasak predikat. Ayat tunggal ialah Ibu Kamilia sedang memasak. Contoh ayat seterusnya ialah Cikgu Juliana subjek sedang melambai tangan predikat. Cikgu Juliana sedang melambai tangan. Jadi ayat-ayat yang cikgu beri contoh ni ialah ayat tunggal, iaitu satu subjek, satu predikat. Okey, contoh seterusnya cikgu bagi subjek dan predikat. Tengok dia rajah ni. Satu ialah kanak-kanak itu anak saya. Kanak-kanak itu ialah subjek, predikatnya anak saya. Dua, pelancong itu subjek, dari Afrika, predikat. Ayat ketiga, ibu saya subjek, sedang menjahit baju, predikat. Empat, tulisan Hani subjek, predikatnya sangat cantik. Lima, etik lontar peluru itu subjek, kemudian predikatnya berbadan sasa. Yang keenam, ayat yang keenam pula ialah Pakcik Ali subjek, kemudian menjual kuih-kuih, predikat. Tujuh, wanita itu subjek, sangat sopan, predikat. 8, ayat yang ke-8, cerita dongeng itu subjek, banyak pengajarannya, predikat. Subjek seterusnya ialah bangunan itu, predikatnya sangat tinggi. Ayat tunggal seterusnya ialah kaki Haikal subjek, predikat cedera. Jadi kalau kita cikgu bagi contoh ni, ini ialah ayat tunggal yang hanya ada satu subjek, satu predikat. Cikgu harap kamu faham apa dia ayat tunggal. Ayat tunggal ialah terdiri daripada satu subjek, satu predikat. Seterusnya kita nak lihat pula ayat majmuk. Apa yang dikatakan ayat majmuk? Ayat majmuk dua atau lebih subjek tambah dengan satu predikat. Dua subjek, contohnya Ali dan Ahmad, dua subjek diikuti oleh satu predikat. Ataupun mungkin juga dia satu subjek dan diikuti oleh dua atau lebih predikat. Cikgu ulang balik, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih dari satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Jadi kalau kita nak buat ayat majmuk ni, biasanya kita akan guna kata hubung. Kita telah pun belajar pada minggu pertama cikgu rasa, iaitu kita belajar kata hubung gabungan. Jadi nak membuat ayat majmuk ni pun kita kena gunalah kata hubung gabungan yang kita telah pelajari pada minggu pertama. Okey, ayat majmuk iaitu ayat tunggal tambah dengan ayat tunggal, baru dia jadi ayat majmuk. Ayat tunggal, kemudian ada satu lagi ayat tunggal, baru dia menjadi ayat majmuk. Contoh ayat majmuk. Mari kita lihat apa dia contoh ayat majmuk. Okey, contoh ayat ialah Izzat seorang yang baik dan sentiasa menghormati gurunya. Izzat seorang yang baik ialah subjek, kemudian dan ialah kata hubung,
Kemudian sentiasa menghormati gurunya ialah predikat. Ayat seterusnya ialah Syifa Hana mengulang kaji pelajaran untuk berjaya dalam peperiksaan. Syifa Hana mengulang kaji pelajaran ialah subjek. Kemudian untuk ialah kata hubung. Berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam peperiksaan ialah predikat. Jadi kalau kita lihat tu nak membuat ayat majmuk, mesti satu subjek, kemudian diikuti oleh kata hubung, kemudian predikat. Contoh ayat seterusnya ialah Dr. Rizqal membaca buku yang tebal itu. Dr. Rizqal membaca buku ialah subjek. Kata hubungnya yang. Kemudian yang tebal itu ialah predikat. Ayat seterusnya Syifa Hana, ini yang tadi sama saja. Cikgu teruskan. Contoh ayat ialah Alia dan Ani makan di kantin bersama-sama. Jadi kata hubung yang kita guna ialah dan. Alia dan Ani. Jadi ada dua subjek di situ. Alia satu, kemudian Ani. Jadi gabungkan dengan kata hubung dan. Ayat majmuk yang seterusnya, rumah yang usang itu telah lama ditinggalkan. Jadi kata hubung yang kita guna ialah kata hubung yang. Ayat yang ketiga pula, Fadli memberitahu ibunya bahawa dia akan ke rumah rakannya. Apa dia kata hubung yang kita guna? Kita guna kata hubung bahawa. Ayat seterusnya, Hanis mencuci pinggan sambil menyanyi. Kata hubung yang kita guna ialah sambil. Kalau kita nak cerakinkan atau pisahkan kata hubung ni menjadi ayat tunggal, dia jadi macam ni. Hanis mencuci pinggan, satu ayat tunggal. Kemudian ayat tunggal satu lagi ialah Hanis menyanyi. Jadi bila kita gabung guna kata hubung sambil, Hanis mencuci pinggan sambil menyanyi. Okey, seterusnya Zikri membuka dompetnya lalu memasukkan duit bakinya. Jadi tadi kita dah mula-mula tadi kita dah belajar ayat tunggal ni terdiri daripada satu ayat tunggal tambah lagi satu ayat tunggal. Kemudian diikuti kita gabungkan menggunakan kata hubung. Cikgu baca ayat ni balik, iaitu Zikri membuka dompetnya lalu memasukkan duit bakinya. Jadi kita boleh cerakinkan ayat ni menjadi dua ayat tunggal. Contoh, Zikri membuka dompetnya, Zikri memasuk duit bakinya. Jadi dua ayat digabungkan dengan kata hubung lalu. Zikri membuka dompetnya lalu memasukkan duit bakinya. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Maria suka makan roti canai, tetapi adiknya suka makan roti telur. Kata hubung yang kita gunakan ialah tetapi. Jadi kalau kita nak pisahkan, Maria suka makan roti canai. Kemudian ayat tunggal yang seterusnya, adiknya suka makan roti telur. Jadi bila kita gabungkan dan menggunakan kata hubung, Maria suka makan roti canai, tetapi adiknya suka makan roti telur. Okey, kita pergi ke ayat seterusnya. Aktiviti gotong royong bukan sahaja untuk menjaga kebersihan, bahkan untuk merapatkan hubungan. Jadi kata hubung yang digunakan ialah kata hubung bahkan. Kemudian ayat seterusnya, Qayyum tidak berputus asa walaupun dia gagal dalam mata pelajaran matematik. Kata hubung apa? Kata hubung walaupun. Okey, ayat seterusnya, Alif suka bermain bola dan sepak takraw serta pingpong. Jadi di sini ada dua kata hubung dan kemudian satu lagi ialah serta.
Jadi yang seterusnya, tulisan kakak sangat cantik menggunakan tangan kanan ataupun kiri. Kata hubung apa yang kita gunakan? Kata hubung atau. Jadi bila sebelum ini minggu lepas kita dah belajar menulis 5 ayat dalam kertas penulisan kan, bahagian A. Sepatutnya kita menulis ayat dalam pelajaran minggu lepas, sepatutnya kita menulis menggunakan ayat majmuk, bukannya ayat tunggal. Jadi bukan ramai lah, ada sebahagian murid yang menghantar tugasan pada cikgu masih lagi menggunakan ayat tunggal. Jadi sepatutnya kita nak menulis 5 ayat dalam kertas penulisan bahagian A tu, kita sepatutnya menulis dalam ayat majmuk. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah kita nak lihat ayat majmuk gabungan. Minggu pertama kita dah belajar dah kata hubung gabungan. Jadi di sini cikgu nak fokus macam mana ayat majmuk gabungan. Okey, apa yang ayat majmuk gabungan? Ayat majmuk gabungan terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung. Jadi sama juga yang cikgu terang sebelum ni. Cuma cikgu ni kali ni nak fokus kepada ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk ni banyak kan? Ada ayat majmuk kata hubung, ada kata hubung gabungan, ada kata hubung pancangan. Jadi bila kita nak buat ayat, mungkin kita boleh guna ayat majmuk yang kita nak guna tu, mungkin kita guna kata hubung gabungan ataupun kata hubung pancangan. Jadi yang kali ini kita nak belajar hanya ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung. Ini ialah kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ialah dan, serta, atau, lalu, kemudian, lantas, bahkan, sambil, tetapi, namun, sebaliknya. Okey, kita lihat contoh ayat kan. Ayat majmuk, Suhaili suka makan nasi lemak dan miso. Apa kata hubung yang digunakan? Dia menggunakan kata hubung dan. Okey, ayat majmuk ni berasal daripada 2 ayat tunggal. Contohnya cikgu bagi contoh, Suhaili suka makan nasi lemak. Ayat tunggal yang kedua, Suhaili suka makan miso. Jadi kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Jadi ayat menjadi Suhaili suka makan nasi lemak dan miso. Okey, kita lihat kata hubung yang kedua, iaitu kata hubung lalu. Okey, ayat majmuk yang terbina dengan kata hubung lalu ialah Siti masuk ke bilik lalu mengunci pintu dari dalam. Ini ayat majmuk. Asalnya ialah ayat tunggal. Kita gabungkan dengan kata hubung lalu. Siti masuk ke bilik, Siti mengunci pintu dari dalam. Jadi ayat jadi Siti masuk ke bilik lalu mengunci pintu dari dalam. Okey, cikgu harap kamu faham macam mana membina ayat majmuk. Ayat majmuk berasal daripada 2 ayat tunggal, lalu kita guna kata hubung. Baru dia menjadi ayat majmuk. Okey, tak apa, kalau tak faham kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Pelajar itu bijak tetapi sombong. Jadi di sini kita guna kata hubung. Kata hubung ni asalnya ialah ayat tunggal. Itu pelajar itu bijak. Ayat tunggal yang kedua, pelajar itu sombong. Jadi bila kita gabung dengan kata hubung tetapi, jadi ayat tu pelajar itu bijak tetapi sombong. Okey, kata hubung yang seterusnya ialah sambil. Ayatnya ialah ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Ayat tunggal yang sebelum menjadi ayat majmuk ialah ayah membaca surat khabar, ayah menonton televisyen. Jadi digabungkan dengan kata hubung sambil,
Ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Okey, kata hubung kecuali. Okey, Chong suka makan semua jenis buah-buahan tempatan kecuali lansat. Jadi asalnya ayat tunggal, Chong suka makan semua jenis buah-buahan. Chong tidak suka makan buah lansat. Jadi ayat menjadi Chong suka makan semua jenis buah-buahan tempatan kecuali langsat. Baiklah murid, kita pergi seterusnya itu kata hubung atau. Ayah akan balik esok atau lusa. Asalnya ayat tunggal, ayah akan balik esok, ayah akan balik lusa. Jadi kita guna kata hubung atau, ayat menjadi ayah akan balik esok atau lusa. Okey, seterusnya kita pergi kata hubung serta. Zamri serta rakan-rakannya bermain bola di padang. Ayat asalnya ayat tunggal, Zamri bermain bola di padang, kemudian rakan-rakannya bermain bola di padang. Jadi kita gabung dengan kata hubung serta. Zamri bermain bola di padang. Zamri bermain bola. Zamri serta rakan-rakannya bermain bola di padang. Nah, cikgu bagi contoh ayat seterusnya. Diharapkan dengan contoh-contoh yang diberi ini, kamu akan faham macam mana kita atau bagaimana kita nak menulis ayat majmuk. Okey, contohnya ayat 1, itu ayat 1 tu ialah ayat tunggal. Ayat 2 ayat tunggal. Bila kita gabungkan kedua-dua ayat 1 dan ayat 2, dan kita cari kata hubung. Kata hubung gabungannya ialah atau, kan. Jadi bila kita cantum, dia menjadi ayat majmuk. Firas tidur atau bermain. Contoh ayat yang seterusnya lah. Ayat 1, Irdina menyanyi. Ayat 2, Irdina menari. Jadi kita guna kata hubung sambil. Jadi ayat menjadi Irdina menyanyi sambil menari. Ayat seterusnya, Siti masuk ke dalam bilik, Siti tidur. Jadi kata hubung yang kita guna lalu. Siti masuk ke dalam bilik, lalu tidur. Okey, pelajaran kita seterusnya masih lagi ayat majmuk. Cuma kita nak, bagaimana kita nak cerakin ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Jadi langkah-langkahnya ialah kita kena pasti kata hubung terlebih dahulu. Okey, setelah kita kena pasti kata hubung, kita kena pasti pula subjek dan predikat dalam ayat tersebut. Biasanya apabila dipisahkan ayat majmuk gabungan, keseluruhan ayat diulang semula. Apa yang kita buang hanyalah kata hubung. Jadi tengok contoh. Aini dan Aisyah ke bandar. Ini ayat majmuk. Okey, kemudian kalau kita nak pisahkan kepada ayat tunggal, dia jadi Aini ke bandar, kemudian Aisyah ke bandar. Jadi kata hubung dan kita buang, kan. Ayat seterusnya, Razif dan Hairi akan mengetuai kumpulan ini. Kemudian apabila dipisahkan, dia jadi ayat tunggal. Razif akan mengetuai kumpulan ini, Hairi akan mengetuai kumpulan ini. Kata hubung yang kita buang ialah kata hubung atau. Contoh seterusnya, kakak tersenyum lalu meminta diri. Apabila dipisahkan, dia menjadi kakak tersenyum, kakak meminta diri. Jadi kata hubung lalu tu kita tak guna dah. Sebabnya kata hubung ialah untuk ayat majmuk. Bila kita pisahkan tanpa kata hubung. Okey, cikgu harap dengan contoh-contoh ayat yang cikgu beri, kamu telah pun faham ayat tunggal dan ayat
majmuk. Jadi cikgu harap selepas ni cikgu akan berikan link untuk menjawab soalan kuis. Jadi diharapkan semua murid dapat menjawab soalan kuis tersebut dan menghantar kepada cikgu. Diharapkan semua murid terlibat. Okey, sekian, terima kasih.